ramai masuk pun tak apa. Tapi kalau saya dah rancang, awal, lepas tu awak tak masuk, yes, tu memang saya marah lah sampai saya call. Kan? Tak apalah. Okay, sebab saya tiba-tiba je kan bagi tahu. Okay, ini adalah bab pengecilan dan pembesaran. Okay. Dalam bab pengecilan dan pembesaran ni, okay, apa yang awak akan belajar dan apa yang awak akan melukis adalah awak nak besarkan ataupun nak kecilkan sesuatu rajah. Okay. Rajah tu dia ada bentuk rajah tu yang sama, cuma awak nak besar, nak kecilkan. So, besar dan kecilkan kita ada dua jenis. Okay, satu kita nak besarkan dia punya sisi. Okay, satu lagi kita nak besarkan dia punya luas. Okay, luas dia dan sisi dia. Okay, so konsep dia, okay, kita tengok kat sini dalam buku teks awak, apa yang awak akan belajar, teknik pembelajaran dia adalah untuk menerangkan konsep pembesaran dan pengecilan. Okay, kat sini Okay, ini menerangkan konsep pembesaran pengecilan ni, awak kena ingat, ni bahagian A bahagian A. Awak punya, dia ada bahagian B yang awak lukis, satu lagi bahagian A. Okay, lepas tu membandingkan pembesaran dan pengecilan antara nisbah sisi dan nisbah luas. Okay, nisbah sisi dan nisbah luas lah. Okay, nanti kita tengok lebih dalam. So, kalau dekat dalam buku teks awak, muka surat 86, muka surat teks kita lah, belum dapat lagi kan. Okay. So, konsep ini, kita tengok konsep ini merupakan perubahan yang dilakukan ke atas satu rajah yang bentuk yang serupa tapi saiz yang berbeza. Ya, akak dah okey kan? Okey kan? Akak nanti akak cakap dengan Azmi. Okey. Okey, saiz yang berbeza. Okey, kita tengok. Okey. Cuma ada yang kecil, ada yang besar. Okey. Lepas tu, kemudian dia ada dua jenis. Okey, awak nak besar ke, awak nak kecilkan ke, awak kena ikut tengok. Okey, kita ada nisbah dia. Satu nisbah sisi, satu nisbah luas. Okey. Okay, sesuatu rajah boleh dibesar dan dikecilkan dalam bentuk serupa dengan rajah asal. Kita akan pastikan gambar yang awak buat tu mesti akan ikut rajah yang asal. Okay, kalau ini adalah objek, okay, ini. Kalau dia pergi dekat sebelah sini, satu nisbah dua. Okay, maksudnya awak akan kecilkan. Kalau pergi dekat sebelah sini, dia akan jadi dua nisbah satu. Nampak? Dua. Membesarkan dua kali ganda daripada saiz asal. So, dua nisbah satu. Okay. Objek asal tu satu nisbah satu. Tu objek asal dia. Tapi kalau awak pergi yang bawah ni, dia mengecilkan sekali ganda. Okay. Satu nisbah dua. Okay. Okay. Boleh. Dari kecil ada besar. Dan kita mesti, pembesaran pengecilan ni mesti ada pusat pembesaran dia. Pusat pembesaran ni mesti ada lah. Kemudian kita ada garis-garis pancaran. Akak dah nak balik ke? Okey. Okay, lepas tu, ini adalah info tambahan. Kalau awak tengok, ini adalah info tambahan untuk berkenaan tentang pembesaran dan pengecilan. Okay, awak kena tahu ini yang penting ini yang selalu belajar silap. Okay, untuk pembesaran pengecilan, awak akan diperkenalkan dengan nisbah, iaitu nisbah. Okay. Nisbah awak tu awak kena faham. Yang mana satu awak kena lukis, yang mana satu yang raja asal. Okay. Okay, raja asal, okay, nisbah kan, nisbah, okay, kalau nampak nisbah kan dia ada dua kotak kan. Okay, kotak pertama dan kotak kedua. Okay, kotak pertama tu kotak yang awak nak lukiskan. Kalau kotak pertama tu nombor dia lebih kecil daripada kotak kedua, maksudnya awak nak kecilkan raja tu. Kalau kotak kedua, kalau kotak pertama tu nombor dia lebih besar daripada kotak kedua, maksudnya awak nak besarkan raja tu. So awak kena ingat. Sekian si Syazwani. Keluar masuk. Syazwani masih kat kampung lagi ke? Okay. Agaknya line tak okey tu. Keluar masuk dia. Okay, so awak kena ingat kotak yang pertama adalah kotak ataupun nombor nisbah yang pertama ni. Tengok nombor nisbah yang pertama ni adalah angka yang awak nak lukis. Tak kira lah sama ada awak nak besarkan, awak nak kecilkan. Nak besarkan ke, nak kecilkan ke, awak kena tengok nombor yang kedua. Nombor nisbah yang kedua perbandingan dia. Okey, kita tengok. Okey. So awak kena tahu kita ada dua jenis, nisbah sisi, nisbah luas. Okey,
Kemudian kita ada dua jenis juga, pembesaran dan pengecilan. So, maksudnya kalau sisi, kalau awak nak besarkan sisi, dia juga ada pembesaran sisi, pembesaran luas. Okey. So kalau pengecilan, pengecilan untuk sisi, pengecilan untuk luas. Dia ada juga pengecilan untuk pembesaran untuk sisi, pembesaran untuk luas. Kita tengok cara nak lukis. Besok kita akan lukis. Besok awak ada belakang saya kan? Besok kita akan lukis. Sekarang kita tengok. Untuk first kali dia akan bagi awak rajah. Sama ada awak nak kena besarkan ataupun awak nak kecilkan. Rajah yang dibagi tu ada dua jenis. Satu rajah tanpa bulatan, satu rajah dengan bulatan. Okey. Tanpa bulatan dengan bulatan. Okey. So kita tengok rajah yang tanpa bulatan tu senang lah. Kalau kita tengok kat sini, soalan dia adalah nisbah sisi. Nampak yang saya bulatkan nisbah sisi. Maksudnya awak kena besarkan ataupun awak kena kecilkan ikut nisbah sisi. So dalam kes ni dia suruh awak kecilkan. Kecilkan. Langkah pertama, yang ini langkah awak kena hafal tau sebab ini bahagian A. Bahagian A. So langkah pertama adalah awak kena tentukan dia punya pusat pengecilan. Nama dia pusat pengecilan. Kalau dia nama sebenar adalah pusat pancaran tau. Tengok. Ada orang panggil pusat pancaran. Kalau pusat pancaran tu maksudnya dia tak tahu. Awak tidak diberi tahu sama ada pembesaran tu pembesaran ke pengecilan. Dia bagi awak gambar rajah je. Awak pun tak tahu ni besar ke kecil. Terus ditunjuk. So kalau ditunjuk maksudnya awak kena bagi tahu itu adalah pusat pancaran. Tapi kalau dekat sini dalam kes ni dia bagi tahu awak kena kecilkan rajah. So A yang ditunjuk ni adalah pusat pengecilan. Kalau dia bagi tahu pembesaran, A tu adalah pusat pembesaran. Faham tak? Dia bergantung kepada soalan tau. Kalau dia tak nyatakan apa-apa pembesaran ke pengecilan, dia bagi awak gambar rajah, lepas tu dia label kat situ. Dia label kat situ. Itu apa? Ini apa? Maksudnya awak kena bagi tahu itu adalah pusat pancaran. Kalau dia bagi tahu awak kena kecil gambar tu pembesaran ke, pengecilan ke, then awak kena tentukan itu adalah pusat pengecilan, pusat pembesaran. Faham lah? Sekarang tengok contoh yang kaedah yang pertama, awak kena tentukan pusat pengecilan. Sebab dalam kes ni dia suruh awak kecilkan. So ni adalah pusat pengecilan lah. Ni adalah pusat pengecilan. Selepas tu awak kena buat pembahagi garisan. Tengok dia suruh buat pembahagi garisan. Pembahagi garisan ni bergantung kepada awak punya soalan. Sekarang ni soalan awak kena kecilkan. Nombor yang pertama tu kecil kan daripada nombor yang kedua. So awak kena kecilkan. Kecilkan apa? 3/5. So awak kena tengok. Awak nak kena bahagikan kepada berapa? Bukannya awak kena bahagikan kepada 8 bahagian. Kalau pembahagian dulu awak kena tambahkan. Ini tak. Awak kena tengok. Nombor yang paling besar kat situ ada dah 5 kan? So awak kena bahagikan kepada 5 bahagian. So bila awak dah bahagikan kepada 5 bahagian, bahagian yang kelima ni, saya zoom. Bahagian kelima ni awak kena garis lurus pergi dekat objek asal. Lepas tu awak selarikan dengan bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ni adalah awak punya titik pengecilan awak. Tandakan 3 dan 5. So melukis pada 3 yang selari dengan titik E. Maksudnya titik ni adalah E prime awak lah. E prime awak, awak tengok. So ini pusat pancaran awak tadi tu kan. Awak kena buat garis pancaran. Ataupun pusat pengecilan awak tu, awak kena buat garis pancaran. Lepas awak dah buat garis pancaran, awak kena selarikan. Ini kita kena buat ni. Besok ni kita akan buat. Sekarang ni awak kena tahu step dia je dulu. Itu untuk pengecilan. Kalau satu lagi objek kan saya cakap ada objek yang ada bulatan, ada objek yang tak ada bulatan kan. So yang ini pula objek dia ada bulatan. So ada bulatan ni yang paling sukar. Sebab apa? Nak tentukan pusat bulatan. So nak tentukan pusat bulatan tu lah yang paling sukar kat situ. Tapi step dia tetap juga sama. Dia masih di sebelah sisi.
Cuma yang sukarnya dekat sini adalah apabila awak nak menentukan jejari dan jejari dia. Jejari dah pusat dia dah bagi. Pusat dia dah bagi. Okay. Step dia sama. Mula-mula awak tentukan pusat pengencilan atau pembesaran. Kat sini dia kata nisbah dia 3. So pusat pengencilan lah 3 nisbah 4. So ni adalah pusat pengencilan. Dah tentukan pusat pengencilan, awak kena buat garis panjang, awak kena bahagikan. Okay, bahagikan kepada 4 bahagian sebab nombor yang paling besar kat situ adalah nombor 4. So 4 bahagian lah. Okay, bila dah bagi 4 bahagian, awak kena selarikan ke bahagian yang ketiga. Besok kita buat. So besok hati-hatilah jangan tak datang pula waktu kelas saya. Okay. Lepas tu, bahagian yang ketiga ni adalah titik permulaan awak punya pengecilan. Okay, sebab dia nak kecilkan kan? Okay. Lepas tu awak kena ingat, tadi tu awak mulakan nak bahagikan garisan awak tadi tu dekat A. So, garisan pancaran awak semua akan berlaku dekat A lah. Semua garisan pancaran awak tu akan berada dekat A. Macam ni. Sebab tadi awak bahagikan dekat A, so awak dah bagi tahu dekat dia lah yang apa tu pusat pengecilan awak tu dekat A. Tadi tu kan awak dah bahagikan awak punya garisan pun dekat A kan. So awak kena buat lah. Buat macam ni. Macam ni. Okay. Okay, macam tu lah awak kena buat. Okay, lepas tu barulah awak akan selarikan. Selarikan saya kena tunjukkan. Saya tak boleh tunjukkan pakai ni. Saya kena, apa nama ni, saya kena tunjukkan dengan sebenar-benarnya lah. Okay. Okay, lepas tu, okay. Saya kena buat demo lah. Barulah nampak. Termasuk juga macam mana nak cari jejari. Saya tak boleh tunjuk macam ni. Ini untuk awak faham sebab nanti bahagian A, awak akan ada satu soalan. Soalan dia akan tanya, contoh soalan dia akan tanya macam ni. Dalam kat sekolah. Okey. Ini adalah contoh bahagian A. Nampak tak? Bahagian A. Saya tak boleh nak buka. Awak kena tengok muka saya. Okay, ini adalah contoh bahagian A tau. Okay, nampak? Dia tanya awak apa step dia. Okay. So, awak kena faham lah. Awak kena faham. Untuk dekat sini, awak kena faham apa step dia. So, step-step ni penting lah. Okay. Step ni penting. Awak kena faham. Tapi rasanya, okay, untuk pengalaman saya lah. Step yang awak buat ni, bila awak buat, automatically awak akan apa? Awak akan ni lah. Awak akan boleh hafal secara automatik. Okay. Sekarang, okay, ini adalah pembesaran. Tadi tu pengecilan sisi. Yang ini pula pembesaran. So kalau pembesaran pula, awak kena tengok okay, step dia lebih kurang sama. Cuma yang membezakan dia, tengok step dia semua sama. Cuma yang membezakan dia adalah dia punya garisan pembesaran dia. Tadi tu kan kalau dia pengecilan, dia punya titik dia dekat dalam objek kan. Macam ginilah kan. Tapi oleh kerana dia pembesaran, okay, awak nak besarkan apa? Tengok 4 nisbah 3. 4 nisbah 3 awak nak besarkan kan. So nanti dia akan jadi dekat sini lah. Nampak tak? E prime dia tu dia lain. Okay, ni sebelah luar dia ada step bulat-bulat macam ni. Okay, dia ada step separuh bulatan. Okay, ini saya cuma terangkan awak. Nanti besok kita buat demo sama-sama. Okay, ni sebelah luar step dia. Okay, tadi ni tak kisahlah pembesaran ke, pengecilan ke, step dia lebih kurang sama. Cuma yang membezakan dia adalah nisbah dia lah. Sama ada titik nisbah tu berada dekat sebelah luar ataupun dekat sebelah dalam. Okay, lepas tu awak tengok step dia ni, ini sama juga awak kena tentukan pusat dia. Tapi dekat pusat dia ni mesti ada 90 darjah, garisan 90 darjah. Ni step yang penting. Okay, step yang penting. Okay, lepas tu awak kena ni tentukan yang sebelah sini. Ni awak kena tentukan. Okay, macam mana saya nak buat macam mana nak buat ni saya kena tunjukkan lah nanti. Kalau awak tengok untuk bahagian tengok ni urutan dia. Tengok urutan dia. Lukis garisan pancaran AE. Okay, kita tengok yang ini. Dia punya urutan dia kan yang perlu awak tahu. Nampak? Step dia kan lebih kurang sama macam buku teks. Okay. Okay. Lukis garisan pancaran AE. Okay. Garisan pancaran AE. Ni garisan pancaran dia. Okay.
Label titik J persilangan lilitan bulatan. Okey, label titik J. Okey, lepas tu dan dengan garisan pancaran. Okey. Sekarang ni kalau awak tengok kat dalam buku teks, dia punya step, ni saya nak terangkan ni. Kadang-kadang dekat dalam soalan dia dah skip yang 90 darjah ni, garisan serenjang. Okey, yang ni dia dah skip. Sebab apa? Mungkin dia nak buat terlampau panjang sangat step dia tu kan. Dia orang pun ada had-had dia juga. So dia dah skip untuk pembinaan 90 darjah. Dia terus kepada garisan pancaran. Okay. Dia terus kepada garisan pancaran. Ada beberapa step yang akan di skip ataupun ada beberapa step kat dalam bahagian A, dia buat sampai langkah keempat saja. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Langkah kelima dengan keenam tak ada. Ataupun memang dia berhenti sampai langkah keempat saja. Sebab langkah tu banyak. Ada juga soalan daripada langkah pertama sampai langkah keenam. Dia buat semua sekali. Okay. So awak kena letak 3 atau 4 kosong. Tapi yang penting kat sini awak kena ingat lah step dia kat sini. Yang pertama kena panjangkan garisan BA kalau kat sini. Ni awak kena extendkan dulu. Garisan asal ni awak kena extendkan. Okay, lepas dah garisan asal ni awak kena extendkan, tentukan pusat pancaran ataupun pusat pengecilan, pusat pembesaran dia dekat mana. Katakanlah awak nak buat dekat sini. Okay, lepas tu dekat sini buat garisan serenjang. Garisan serenjang tu awak buat pakai protektor biasa je, tak payah bina. Bina. Pukul macam biasa je. So, kemudian step yang seterusnya adalah, okay, awak buat satu garis, awak buat satu bulatan, jari dia yang ini. Bawa pergi sini. Step dia. Okay. Kemudian dari situ, okay, dari situ awak kena buat step yang seterusnya adalah awak kena bahagikan dia. Okay, bahagikan ikut awak punya awak punya nisbah tu berapa. Kalau 3, awak bahagikan 3 lah. Okay, sekarang dia kata pengecilan kan. So yang ketiga ni pergi dekat separuh bulatan. Tapi kalau dia pembesaran kan, kalau dia pembesaran, maksudnya katakanlah pembesaran 3 nisbah 2. So nanti dia akan jadi 2, dia akan jadi lain sikit lah. Dia akan jadi dekat luar macam tu. Okay. So tapi yang ini dia punya step adalah pengecilan. Maksudnya 3 ni pergi dekat sini. So daripada 3 ni awak kena selarikan dapat 2. Tengok sekejap lagi dia tutup. So saya bila dah tutup ni saya rasa saya kena tamatkan jugalah. Dah tak boleh lagi dah. So nanti besok kita akan sambung. Sekejap lagi saya punya ni tertutup. So saya dah tak boleh teruskan lagi. Saya punya handphone dah panas sebab dari tadi pun saya ada kelas. So saya rasa sampai situ saja. Besok nanti kita sambung. Kita jumpa esok Okay, minta maaf lah saya tak boleh teruskan. Okay, kemudian kita tengok kat sini. Nyatakan perbezaan. Okey, perbezaan apa? Perbezaan nisbah sisi dan nisbah luas. Okey, nisbah sisi dan nisbah luas. So, perbezaan dia, okey, kalau nisbah sisi, perbezaan dia panjang sisi raja. Boleh nampak tak? Oh, okey. Nampak panjang sisi raja. Okey, kalau yang ini pula, panjang sisi raja akan dikurangkan atau ditambah. Sebab dia kata nisbah sisi atau nisbah luas kan, perbezaan antara pembesaran. Okey, pembesaran. So ayat dia sebab dia kata pembesaran kan. Perbezaan antara pembesaran raja. Pembesaran raja. So ayat awak panjang sisi raja. Kalau dia kata sisi, so panjang sisi raja. Okey. Akan bertambah. Okey, tapi kalau ayat dia nyatakan perbezaan antara pembesaran atau pengecilan raja, okey, barulah awak punya jawapan panjang sisi raja akan bertambah atau berkurang. So ada 2 jawapan kat situ. Tapi dalam ayat ni dia kata nyatakan perbezaan pembesaran raja. So ayat awak raja panjang sisi raja akan bertambah. Okey, nampak? Bertambah saja. Berkurang jangan sebab dia pembesaran kan. Bertambah. Kalau dia pengecilan barulah berkurang. Okey. So kalau luas pula, okey, luas raja. Okey, luas raja akan bertambah juga. Atau bukan bertambah, dibesarkan. 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 Okey, luas raja akan dibesarkan.
Okey, luas rajah akan dibesarkan. Okey, yang baru masuk tu saya terangkan semula. Okey, yang pertama dia suruh nyatakan kaedah pembesaran dan pengecilan. Okey, ini tak ada masalah. Nisbah sisi, nisbah luas. Okey, yang ini pun tak ada masalah. Okey, garis pancaran ini semua sama garis pancaran. Tapi yang Q ni hati-hati Okey, kalau soalan dia tak nyatakan, okey, tak nyatakan ni, so jawapan awak hanya perkataan pusat pancaran saja. Tapi kalau dia nyatakan dikecilkan, so kalau dia nyatakan dikecilkan, awak punya jawapan pusat pengecilan. Okey, pusat pengecilan. Kalau dekat sini dibesarkan, okey, so awak dah tak boleh letak pusat pengecilan lagi. Awak kena letak pusat pembesaran. Okey. Tu hati-hatilah. Okey. Okay. Lepas tu kalau awak nak tulis dua-dua jawapan pun diterima. Maksudnya pusat pancaran / pusat pembesaran. Tapi jangan tulis tiga-tiga jawapan. Okey. So, untuk yang ini pula. Okey, untuk yang ini pun hati-hati Okay, sekarang dia kata nyatakan perbezaan antara pembesaran rajah mengikut nisbah sisi. So jawapan awak mesti ada perkataan bertambah dan dibesarkan. Sebab dia kata pembesaran. Kalau dia kata pengecilan, perkataan bertambah ni akan jadi berkurang. Perkataan dibesarkan ni akan jadi dikecil. Tapi kalau dia kata perbezaan antara pembesaran dan pengecilan, so ada dua jawapan. Bertambah dan berkurang. Yang ini dibesarkan dan dikecilkan. Yang ini. So dia ada dua jawapan. Kalau perkataan ni, kalau ayat ni ataupun soalan ni dia cakap pembesaran dan pengecilan. So kat sini yang pelajar selalu hilang markah dekat sini. Sebab ayat dia tu salah. Kalau dia kata pembesaran, lepas tu jawapan awak ada dua. Pembesaran bertambah dan berkurang. Dah salah dah jawapan awak tu Semua tu dah salah. Faham? Okay? Okay. So tengok yang ini pula. Okay, tengok yang ini. Okay, yang ini pula. Tengok. Nyatakan dua jenis nisbah yang digunakan. Okay. Okay, dua jenis nisbah yang digunakan. Dua jenis nisbah yang digunakan dalam pengecilan. Tengok ayat dia kata pengecilan. So nombor yang pertama mesti lebih kecil daripada nombor yang sebelumnya. So awak nak tengok dekat mana? Okay, yang ini. Okay, yang sebab dia bukan minta nisbah ni kan. Dia minta dua jenis nisbah. Dia bukan minta nilai nisbah awak tu. So kat sini kalau dia minta dua jenis nisbah, maksudnya jawapan awak sama ada perkataan nisbah sisi ataupun nisbah luas lah. Ni nisbah sisi kat sini. Okay, nisbah sisi dia tak ada lengkung. Okay. Okay, boleh nampak kan? Okay, ni yang tadi tu saya terangkan pasal sisi. Ni pasal luas. Okay, kalau sisi, ni ayat dia. Awak kena tengok. Nyatakan dua jenis. Dua jenis tau. Okay, walaupun dia sebut dua jenis. Okay, so awak punya jawapan mestilah. Okay. Kalau dia kata dua jenis, so maksudnya awak punya jawapan sama ada sisi atau luas. Tapi kalau dia kata nyatakan nisbah, awak punya jawapan adalah nombor. Tapi ayat ni dia kata nisbah pembesaran. So nombor yang pertama mestilah lebih besar daripada nombor yang kedua. Nampak? Kalau kat sini dia dekat 3 kan? Nisbah pembesaran kan? Kat sini nisbah dia 3. Paling besar adalah 3. So 3. Okay, yang lagi satu ni kalau tengok ada garisan kan? Ini 2. 3 nisbah 2. Sebab apa? Sebab awak tengok nombor 2 yang dia selarikan. Boleh faham ayat dia? Awak kena faham ayat dia. Sekarang ni saya punya modul ni dia hanya soalan yang macam ni je. Nanti bila awak dapat soalan-soalan lain, ayat dia ni awak kena hati-hati Kalau dia kata nisbah pengecilan, so nanti jawapan awak akan jadi 2 nisbah 3. Macam mana 2? Kena tengok dekat sini lah. Tengok nisbah pembahagian dia. Okay, nisbah pembahagian dia. Yang nombor 2 tu pengecilan, nombor 2 tu tulis dulu, lepas tu baru tulis nombor 3. Kalau dia kata pembesaran, nombor 3 tu tulis dulu. Okay, dah. Sekarang baru masuk berapa ni? Tak cukup ni.